Hai, Assalamualaikum. Selamat kembali ke channel Zulaikha Roslan. Saya Zulaikha dan sekarang masa untuk kita santai bersama secawan kopi sambil mendengar cerita. So, video terakhir untuk minggu ini. Kepada anda yang baru je klik video ni, jangan lupa tekan button subscribe, aktifkan notifikasi loceng sebab saya ada banyak lagi perkongsian menarik nak diceritakan kepada anda. Kepada anda yang sentiasa kembali setiap kali saya ada video, terima kasih saya ucapkan. Dan untuk video kali ini, jomlah kita mulakan. Jumaat lepas saya cover 3 kisah seram mengenai abang pemandu lori kan. So minggu ni saya nak cover 3 kisah seram mengenai pemandu Grab car. Sebab selain daripada abang lori, pemandu Grab car pun mesti ada kisah seram diorang kan, yang diorang alami. Betul tak betul? So untuk 3 kisah seram pada kali ni, ianya merupakan 3 kisah yang diceritakan oleh orang yang berbeza. Okay. So sebenarnya lepas COVID ni memang ramai kan orang yang start buat Grab car sebagai sumber pendapatan tambahan ataupun sebagai inisiatif untuk mencari rezeki kan. So kawan saya pun sama, ada beberapa daripada mereka sudah beralih lah daripada kerja hakiki office hour, diorang mula buat Grab car. Ada juga yang top up as Grab car, top up income lah melalui Grab car. So cerita pertama ni adalah mengenai someone yang drive drive Grab car ni. Dia ni buat as top up income je lah, sebagai income tambahan. So biasanya kalau dia drive, dia akan drive selepas waktu office lah, lepas isyak. Senang cerita lepas isyak. And dia cuba drag, maksudnya dia tak akan balik dia tak akan balik lebih daripada pukul 12 lah, sebab esok nak masuk kerja office hour kan, takut tak larat pula nak masuk kerja hakiki. So biasanya dia akan buat sehingga 11 lebih dan dia akan balik. Itu pun dia akan tengok location jugalah. Dia kata yang last tu dia memang akan tengok location. Dia nak make sure yang berdekatan lah dengan area rumah dia, so that dia boleh balik lah. Kecuali pada waktu cuti, okay, ujung minggu dia akan drag masa lebih sikit lah nak buat Grab car ni. Kalau let's say tak ada apa-apa, yang dia tak ada apa-apa aktiviti lah, aktiviti keluarga ke apa, kalau tak ada dia akan on Grab car lah. Kalau dia ada aktiviti keluarga, dia takkan on lah. So keluarga masih lagi menjadi keutamaan lah. Okay. So malam tu dia memang buat lebih lah. Dia plan nak buat lebih daripada pukul 12 lah actually. But sebab lama sangat tunggu order tak masuk-masuk kan, so kawan saya ni dia decide nak balik. Masa tu dah lebih kurang pukul 11.40 macam tu. Dia kata dia pun decide nak balik lah sebab dia tunggu order lama tak masuk kan. But then bila dia dah nak tutup apps tu and nak balik, tiba-tiba masuklah satu order, satu permintaan Grab lah kan. So bila dia tengok location, nak pick up dekat mana, nak hantar kat mana, semua dia tengok and dia rasa macam convenient untuk dia. Sebab dia nak balik pun memang dia akan melalui jalan yang sama, dia kata kan. So dia pun decide nak accept the job. Okay. Bila dia accept the job, dia pun teruslah memandu ke arah lokasi penumpang dia berpandukan Waze. Okay. To be honest, dia kata aku ni bukanlah someone yang memang ingat jalan, yang kalau let's say aku tengok tempat je aku tahu. No, dia kata tempat yang aku dah biasa pergi aku ingat jalan dia. But kadang-kadang tempat yang kita tak pernah pergi ataupun memang jarang sangat kita pergi, memang aku akan berpandukan dengan Waze lah. So hari tu nak pergi pick up tu, dia memang berpandukan Waze 100%. Okay. Sebab dia memang tak sure nak pick up penumpang ni dekat mana. So bila dia follow Waze tu, dia pun jalan. Dan bila dia jalan, dia memasuki satu kawasan yang mana kawasan tu macam perumahan dia memang agak ada pokok-pokok, hutan-hutan gitulah. Okay. Ni dekat KL siapa yang tahu tahulah kawasan perumahan mana yang memang macam nampak macam hutan-hutan sikit, macam kampung sikit lah, senang cerita. Okay. So dia pun masuk lah. Bila dia masuk, dia jalan dan dia dah sampai dekat lokasi, okay, lokasi yang dipinkan oleh penumpang tersebut. Okay. Dia tak nampak pun ada orang dekat situ. Maksudnya dia tak nampak lah penumpang dia ada dekat situ, padahal dia dah sampai kan. So dia pun klik lah I'm arrived. Dan dia WhatsApp, dia contact melalui message kepada penumpang dia tu yang dia dah sampai. Okay. Bila dia dah sampai, penumpang dia tanya lah balik, abang kat mana? Saya tak nampak pun abang. Okay. Masa ni dia dah pelik lah kan, sebab dia kan follow Waze dan follow pin location dia punya penumpang tu kan. Okay. So disebabkan penumpang dia asyik kata tak nampak, so dia macam, dia kata tak apalah, dia tangkap lah signboard jalan tu, dia tunggu dekat situ. Dia kata dekat awak pin location awak dekat sini. Okay, lepas tu dia tunggu penumpang tu balas. Lama sangat tau penumpang tu tak balas. Okay. And masa ni sebenarnya dia dah macam sakit hati, nak give up lah kan, nak ni lah, nak belah je lah kan, nak reject job tu, nak belah lah kan, sebab penumpang dia tak ada kat situ kan. Mungkin dia kena game ke apa kan. So
Masa ni dia macam, okay tak apa, aku try tunggu lagi 5 minit. Dia kata dalam hati, okay aku tunggu lagi 5 minit, aku tengok dia nak balas ke tak kan. Dia kata lagi 5 minit macam tu. Dan okay, masa ni kan, masa kawasan dia tunggu tu memang agak sunyi, okay, diterangi dengan lampu jalan, yes, but tak ada kenderaan lalu lalang, okay. So dia pun macam tengoklah kiri dan kanan, disebabkan dia tak pernah lalu dekat kawasan tu. So dia pun tengoklah kiri dan kanan. Kanan dia adalah sebuah jalan raya, dia boleh nampaklah jalan raya kat situ, dan memang tak ada rumah lah. Okay, so di kiri dia ni sekarang ni adalah sebuah kawasan yang baru dia perasan sebenarnya adalah kawasan tanah perkuburan lama. Okay, dekat situ tak ada signboard yang tulis tanah perkuburan ke apa, no. But dekat situ dia boleh nampak batu nisan lama. Okay, batu nisan lama ni dia macam kedudukan dia dah tak betul kan. Batu nisan sekarang lawa-lawa kan, betul tak? Batu nisan lama ni korang boleh tahulah macam mana, korang boleh imagine sendiri Dan dengan pokok yang besar-besar dekat keliling dia masa tu. Okay, masa ni dia dah rasa macam, ya Allah, aku dekat sebelah kubur rupanya. Terus dia try call lagi sekali pemandu dia, penumpang dia tu. Dan penumpang dia boleh cakap apa, bang minta maaf, saya salah pin location. Okay, saya punya location kat sini. Dia kata tak jauh pun daripada tempat abang. Boleh tak kalau abang gerak depan sikit, saya bagi guide. Dia kata macam tu. Okay, so masa ni kan, kawan saya ni pun rasa macam, mula-mula dia dah rasa sakit hati gila, nak belah je. But then sebab dia memikirkan dia dah sampai, rugilah kalau dia belah kan, tak ada duit lah kan. So dia pun macam, okay lah tak apalah, dia follow je location yang budak tu nak bagi. So masa ni dia baru nak gerak, okay, dia turun handbrake, dia nak gerak. Dan tiba-tiba dia pandang cermin belakang dia, sebab dia nak tengok lah ada kenderaan yang nak lalu ke tak kan. Dia dah bagi signal nak keluar ke kanan kan. Dan daripada cermin pandang tu, belakang tu, dia boleh nampak ada seorang perempuan tengah duduk dekat seat belakang dia. Okay, dia nampak seorang perempuan tengah duduk dekat seat belakang dia. Dan disebabkan dia terlampau terkejut, dia terus buka seat belt dia, dia melompat keluar. And masa ni dia dah mengucap panjang, ya Allah ya Tuhanku, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Masa ni tak ada kenderaan pula yang lalu. And dia dah rasa macam, ya Allah ya Tuhanku, apa benda yang ujian yang kau nak bagi aku ni. Macam tu lah lebih kurang dia kata. Okay, so masa ni dia memang dah mengucap panjang. Dia tak tahu nak masuk dalam kereta ke tak. Handphone dia dalam kereta, nak pergi ambil handphone pun dia dah tak berani dah sekarang ni. Dia kata dekat luar dia mengucap panjang sebab dia nampak dengan jelas. Perempuan yang dia nampak daripada cermin tu, dia nampak dengan jelas. Okay, alright. So masa ni dia dah istighfar banyak-banyak. Dan tiba-tiba lalulah beberapa motor budak-budak baru balik lepak ke, ataupun nak pergi lepak ke apa. Bila dia nampak motor tu, dia terus tahan, dik macam tu. Dan budak-budak tu berhentilah. Budak-budak tu terus tanya kat dia, apa yang abang buat kat sini? Lepas tu dia kata, saya punya penumpang salah pin location. Oh ya ke? Dia kata lepas tu budak-budak ni macam dah pandang kiri kanan jugalah. Tak tahulah budak-budak tu tahu something ke tak. Dia kata but then budak tu cakap kat dia, oh abang nak gerak ke? Abang masuk kereta, kita orang ikut abang, kita follow abang sampai abang keluar. So masa ni dia lega lah sebab budak tu nak teman dia kan. Even though daripada belakang kan, dia pun masuk kereta dia. And dia beranikan diri dia tengok belakang, tak ada apa-apa. Dia tengok cermin lagi sekali, memang tak ada apa-apa. Dia terus jalan, budak tu teman dia. And then korang tahu tak apa jadi? Penumpang dia tadi tu cancel order. Memang bertambahlah rasa sakit hati dia. So dia terus shoot balik rumah. Tapi dia tak balik terus lah, macam biasalah. Dia lepak dulu dekat tepi, dekat mamak, dekat kawasan yang ramai orang. Dah after like macam dia dah lebih tenang, baru dia pulang balik ke rumah lah. So masa dia balik ni, dia kata Alhamdulillah tak ada benda-benda pelik yang jadi. But perempuan yang dia nampak daripada cermin belakang tu memang sangat jelas. Okay, dia kata sangat jelas. Aku tak tahu lah perempuan yang aku nampak tu macam mana, but aku tak boleh nak bagi tahu kat korang. Dia kata aku tak boleh nak bagi tahu kat kau macam mana perempuan, macam mana rupa perempuan yang aku nampak tu. Tapi memang sangat jelas di pandangan mataku, perempuan tu memang duduk dekat seat belakang kereta aku. Okay, next story. Okay, next story ni dia macam
lebih kurang macam cerita tu juga, but this time berlaku kepada orang lain lah. So yang story ni diceritakan kepada saya oleh kawan saya yang perempuan lah, saya namakan dia Rose. Rose ni dia memang buat grab car juga, and dia kata jarang lah sebenarnya dia buat grab car malam. But kalau dia buat grab, biasanya dia akan bagi kad dia, name card dia dekat penumpang dia, so that penumpang dia boleh call kalau dia orang nak macam ada perlukan dia untuk hantar mana-mana lah. But then dia kata malam tu kan, dia memang tak plan nak on grab. Tiba-tiba dia receive satu call daripada penumpang dia sebelum ni, minta untuk hantar lah. Mula-mula dia macam tak nak, sebab dia dah plan nak rehat malam tu tau. But then lepas penumpang dia pujuk, sebab penumpang dia kata dah beberapa kali try nak order grab car tak dapat, diorang memang tak boleh nak balik. So dia pujuk sangat-sangat. Then kawan saya ni pun macam beralah lah, dia pun macam okay lah boleh lah. But dia kata dia tak boleh lah nak charge normal price, sebab masa tu pun dah malam kan. So diorang pun agree. Bila diorang agree, diorang share lah location dekat mana nak pick up diorang. So kawan saya Rose pun dia teruslah siap-siap, and dia pun keluar nak pergi pick up diorang. So masa ni kan, dia dah sampai dekat pick up area tu, memang budak tu ada dia nampak 3 orang lah. So diorang pun naik lah kenderaan. 2 orang duduk belakang, seorang duduk depan. Diorang pun naik lah kenderaan. Lepas tu diorang pun borak-borak. Budak-budak ni pun budak perempuan diorang pun borak. Masa tu dah pukul 12 tau, masa dia pick up. Dia kata memang tak dapat langsung ke grab. Dia kata memang tak dapat kak, terima kasih lah sebab sudah ambil kita orang. Kita orang bayar mahal pun kita orang tak kisah, sebab tadi kita orang ada something, kita orang kena balik lewat, dia kata kan. And masa dia pick up ni pun memang tak nampak tau sebenarnya ada kenderaan lain. Lagipun kalau ada kenderaan, takkanlah diorang nak berhenti tumpangkan budak-budak ni kan, budak-budak 3 orang ni. So dia pun jalan. Masa budak-budak ni masuk, si Rose kata dia bau macam wangi sangat tau, macam bau bunga tau, wangi sangat. Tapi dia tak naklah tegur, mungkin budak-budak ni pakai perfume ke apa kan, dia kata kan. So dia tak tegur lah, dia buat date je, dia borak-borak dengan budak ni. Dia pelik tau, masa dia borak ni hanya 2 orang je yang keep on berborak dengan dia. Seorang lagi kawan dia yang duduk betul-betul dekat belakang seat Rose ni, dia kata senyap je, tak bercakap apa pun tau, macam sombong gila lah. Dia tengok luar je, termenung je dia tengok luar, dia kata kan. So borak-borak sampailah dekat lokasi diorang. Bila dah sampai, diorang pun keluar lah. Diorang pun buka pintu and keluar. Keluar daripada kereta and bayar. Lepas tu budak yang 2 orang tadi tu, daripada cermin penumpang kan, cermin belah kiri tu lah, penumpang depan tu, diorang cakap lah, terima kasih kak sebab sudah hantar kita orang 2 orang balik rumah. Kita orang 2 orang dah pening kepala dah tadi, macam mana lah kita orang nak balik. Dia sebut macam tu, spontan si Rose ni cakap, 2 orang? Bukan korang bertiga ke? Si Rose ni cakap macam ni 2 orang, bukan korang bertiga ke? Yang member 2 orang ni dah pandang, mana ada kak, kita 2 orang je. Kak ni janganlah buat seram kita orang nak jalan lagi ni. Dia kata macam tu tau. Dan si Rose ni pun gelak, akak gurau je, baik-baik jalan nanti ada pula yang follow. Dia bergurau macam tu. Korang boleh imagine tak, daripada diorang masuk tadi, si Rose ni kata dia memang nampak 3 orang. Seorang duduk dekat belakang dia, memang dia nampak senyap je budak tu. Yang lagi 2 orang keep on berborak dengan dia. Walaupun masa ni dia dah bau macam wangi gila, dia dah pelik sangat. Baru dia realise rupa-rupanya seorang lagi tu bukanlah penumpang. Last story adalah sebuah kisah yang diceritakan kepada saya oleh Kamal. Kamal ni dia bawa grab car memang secara full time, so 24 hours. Dia kata ikut target lah. Kalau let's say hari tu dia dah dapat target yang dia perlukan, dia akan berhenti lah. So dia akan relax lah. Kalau dia belum sampai target, kadang-kadang tu sampai malam pun dia terpaksa juga drive. So Kamal ni pun sama macam Rose tau. Dia macam gemar bagi kad dekat penumpang, ataupun bagi nombor phone dekat penumpang. So kalau let's say diorang ada nak kena pick up ke apa, dia boleh ambil lah. Dia kata boleh je, tak ada masalah, call je dulu, dia kata. But harga tak boleh lah ikut harga Grab, ikut depends on time tu ataupun location yang diorang nak pergi pada masa tu. So one day dia receive call tau. Masa tu dia kata pukul 2 pagi tau, sebenarnya dia receive call daripada penumpang. Penumpang ni memang penumpang yang biasa sangat naik dengan dia. Memang brother ni selalu call dia kalau nak perlukan perkhidmatan dia lah, bukanlah brother. Tak baik pula nak cakap brother, dia kata pakcik lah, pakcik So one day dia receive call daripada pakcik ni pukul 2 pagi tau. Dia minta tolong untuk hantar dia dengan anak dia ke suatu tempat lah.
Okay, masa ni dia macam tak fikir panjang. Mula-mula dia nak reject, tapi disebabkan pakcik tu kata pakcik bayar awak 100, tempat yang pakcik nak pergi ni tak jauh mana pun, pakcik bayar awak 100. Dia kata macam tu. So dia pun accept the job. So kalau dia dapat 100, esok dia tak payah nak pulun kau-kau, dia kata kan. So dia pun accept lah the job. Dia kata tunggulah kejap pakcik, saya on the way. So dia bangun, dia cuci muka, dia terus keluar. Okay, Kamal ni bujang dia belum kahwin, so dia boleh je buat anytime. So dia pun keluar, dia sampai kat rumah pakcik ni. Masa dia sampai kat rumah pakcik ni, okay, memang nampak macam kawasan persekitaran tu macam orang dah banyak tidur lah. Okay, so dia pun tunggulah dekat luar sampai pakcik tu keluar. Masa pakcik ni keluar, dia nampaklah pakcik ni, anak perempuan dia dengan wife dia, mungkin wife dia. And then pakcik ni masuk kereta dengan anak perempuan dia, tapi wife dia tu tak ikut. Datang seorang lelaki lagi masuk temankan pakcik ni. Okay, so pakcik ni, anak perempuan dia dengan seorang lelaki yang dia tak sure sama ada anak dia ataupun jiran ke apa. Okay, so tengah syok si Kamal ni drive lah nak terus menuju ke arah tempat yang pakcik ni suruh pergi. Tiba-tiba anak perempuan dia yang kat tengah ni, yang dari tadi diam je, okay, macam tidur, tiba-tiba dia mengilai weh. Dia mengilai. Rupa-rupanya anak perempuan dia ni dirasuk. That's why diorang pagi-pagi buta tu nak pergi rumah perawat perubatan Islam sebab anak perempuan dia ni rasuk. Okey, Kamal kan masa dia dengar yang anak perempuan dia ni mengilai, dia terus spontan brake kereta, and dia kata memang hampir nak terbabas juga sebab dia terkejut. Yelah, kau tak terkejut ke? Tiba-tiba kan tenang, damai macam tu, tiba-tiba kau dengar orang mengilai. Budak perempuan tu mengilai sebiji macam kakak cantik mengilai, sebiji macam Ponti, dia kata. So nak tak nak dia terpaksa teruskan juga perjalanan dia menuju ke rumah perawat Islam tu. Okay, bila dah sampai, pakcik tu minta maaf dengan dia lah sebab tak jujur dengan dia kan. So pakcik tu terpaksa minta tolong dia juga weh, nak bawa masuk anak perempuan dia kat dalam sebab anak perempuan dia tak nak bagi kerjasama dah masa tu, sebab anak dia memang dah meronta-ronta, dah meracau-racau macam orang gila. So nak tak nak Kamal terpaksa tolong. And masa Kamal bawa dia masuk, okay, Kamal tolong pegang sama budak perempuan ni nak bawa dia masuk. Kau tahu tak apa yang berlaku? Budak perempuan ni pandang depan, dia boleh pandang Kamal serentak macam tu. Dia tenung Kamal dengan biji mata dia terbeliak keluar. Dia kata, budak tu boleh tenung aku dengan biji mata terbeliak keluar. Ya Allah, ya Tuanku, memanglah budak perempuan tu cantik, tapi bila dia buat macam tu, sebiji macam Pontianak. Aku dah terkejut gila. Dan masa ni sebenarnya aku istighfar banyak. Aku ni bukanlah berani sangat walaupun aku lelaki, dia kata. So dia hantar budak perempuan tu masuk dalam. And masa ni sebenarnya dia was-was nak balik ke tak. Dia takut pula dah kalau benda yang tumpang budak yang masuk dalam badan budak tu tiba-tiba follow dia kan, dia kata kan. But then dia kata tak apalah, aku kuat semangat, aku balik rumah kan. Tapi dia tak terus balik rumah, dia pergi lepak mamak macam biasa. Lepak mamak dulu, tenangkan diri. Dia kata tak tenangkan diri sangat lah, sampai subuh juga aku lepak mamak bawa aku balik rumah. Tu last lah aku ambil drive Grab pukul 2 pagi bila orang call. Lepas ni memang tak lah, aku nak ambil lagi, dia kata. Jadi itu saja 3 kisah seram pemandu Grab untuk minggu ini. Sampai kita jumpa on the next video. Macam biasa, apa je yang berlaku anggap perkongsian cerita, jangan terlampau taksub. Kebenaran masih lagi milik Yang Maha Esa. Terima kasih guys, bye.